A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Kasim Latif. Guru-guru, para mahasiswa-mahasiswi, pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian. Dalam segmen ke-15 ini, saya akan membicarakan tentang cara-cara membuat latihan pidato. Ini adalah langkah yang ketujuh. Langkah pertama, saya telah bicarakan dulu tentang bagaimana kita nak mengawal gugup. Kemudian yang kedua, menganalisis halayak majlis diri sendiri. Yang ketiga, mengumpul idea dan maklumat atau bahan-bahan. Kemudian kita mengatur bahan-bahan ucapan tersebut mengikut tertib ataupun yang mana penting didahulukan, kemudian kepada yang kurang penting. Kemudian yang kelima, merancang pengenalan ucapan. Yang keenam, merancang penutup ucapan. Dan hari ini membuat latihan berucap. Dan dalam segmen yang akhir nanti, dalam segmen yang ke-16, saya akan membicarakan tentang menyampaikan ucapan di hadapan khalayak. Tuan-tuan dan puan-puan para hadirin, guru-guru yang saya kasihi, mahasiswa-mahasiswi dan para pelajar yang saya kasihi sekalian. Membuat latihan berucap sangat penting sebelum ataupun latihan berpidato sebelum kita berpidato di depan khalayak sangat penting. Kita dah ada bahan, kita dah lengkap segala-galanya, kita dah tahu banyak perkara, tetapi kita mesti membuat latihan demi latihan sebelum hari pidato tersebut. Bagaimanakah cara kita nak buat latihan? Yang paling penting dalam berpidato, kita mesti hafal. Tidak boleh kita bawa teks dan kita baca. Kalau bawa nota-nota ringkas, dibenarkan. Tetapi idea keseluruhannya mestilah kita lontarkan secara terus, direct kepada audience. Pensyarah saya, ajar saya, dia kata mula-mula, kalau nak buat latihan yang paling senang sekali, buat teks lengkap. Dah buat teks lengkap itu dalam seminggu atau 2 minggu sebelum berpidato, kita buat latihan. Dia juga membicarakan atau bercerita pada saya, nak jadi bagus lagi, kita pergi ke depan cermin dan lihat wajah kita dan kita lontarkan. Baca, mula-mula baca tak apa. Sebab kita takkan ingat dari awal kita buat, terus ingat segala-gala. So, kita baca. Yang mana boleh hafal, kita tengok cermin, kita lontarkan ideanya dengan vokal kita yang baik. Kita pun kena sedar vokal kita yang mana satu yang sesuai untuk satu-satu ucapan itu. Contohnya, semasa saya nak masuk pertandingan pidato dulu, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja saya berlatih dalam 20 kali nak mencari yang mana satu yang paling sedap, yang sesuai untuk audiens kita, supaya bila kita lontar ke Assalamualaikum, orang akan dengar kita, bukan orang masih berbual. So bila saya diberi tugas untuk masuk pertandingan, so saya buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sedap dalam pendengaran saya. Tak sedap. Kalau kita kata tak sedap, audiens lagi kata tak sedap. So, buat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, tapi tak semantap yang aku nak. Buat lagi. Tukar nada. Intonasi kita tukar. Sehinggalah meremang kat sini. Wah, ini yang aku nak. So, kita berlatih yang kita nak tu. Berlatih hari-hari. Setiap isi yang kita nak sampai, kita berlatih. Kalau ada ayat-ayat Quran pun, kita kena baca dengan suara lain.
Tak boleh baca berlagu-lagu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang kadang-kadang dia dengar suara lembut-lembut ni, dia tak nak kita A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, dia akan terpaku. Kuat, lantang. Sebab itulah berlatih untuk berpidato ini sangat ditekankan. So, boleh berlatih di mana saja. Kalau saya dulu, bila saya dah terima saja untuk masuk dalam pertandingan, setiap detik hidup saya, kecuali tidur, bangun tidur pun dah mula dengan latihan. Duduk di mana pun latihan. Pergi kat depan cermin, latihan. Duduk di kafe pun saya buat latihan dalam hati saya. Perlahan-lahan supaya kita ingat apa yang kita nak lontarkan nanti. Jadi secara kesimpulannya, membuat latihan berpidato mungkin 2 minggu sebelum majlis sangat penting. Kita boleh juga minta sahabat kita dengar apa yang kita pidatokan. Lepas tu minta mereka komen. Kita bagi, nanti sahabat kita kata, ini tak betul, itu tak betul. Kita betulkan. Kita kena jujur, dapat sahabat yang jujur. Dia rela untuk mendengar kita berpidato dan dia beri komen secara ikhlas. Kita kena terima dan kita perbaiki. Itu salah satu dari cara yang baik. Ataupun keluarga kita, selain daripada kawan. Anak kita, kalau yang dah berkahwin. Sahabat kita, yang jujur dengan kita, yang nak melihat kita berjaya. Mereka akan beri idea. Selain daripada cermin tu kita seorang-seorang lah. Dengan kawan, dengan family kita. Ataupun dengan guru kita, minta lah. Duduk depan cikgu, tolong saya boleh tak? Saya nak buat begini-begini. Saya ramai murid saya yang nak masuk pertandingan pidato, dia jumpa saya. Dia baca, saya berhenti, salah tu. Buat begini. Dia buat, salah, balik. Berkali-kali sampai dia dapat apa yang kita rasakan itu paling mantap. Itulah persediaan berlatih sebelum kita menyampaikan pidato pada khalayak. So, berlatih ni hari-hari. Macam saya cakap tadi, sepanjang masa. Kecuali tidur. So, pergi jalan pun, kita bayangkan apa yang kita nak cakap pun cukup. Janganlah pula pergi pasar raya, kita pun berpidato seorang-seorang. Orang kata orang gila nanti. Dalam hati tak apa. Kita bayangkan tak apa. Balik rumah, kunci bilik ke, terbuatlah latihan kita sendiri. Tak perlu nak malu dengan sesiapa sebab kita nak berjaya. Bagi saya, bila you terima, bila seseorang itu menerima mandat, permintaan untuk berpidato, telah jatuhlah satu tanggungjawab yang sangat berat di bahu kita. Apalagi kalau pertandingan kita nak berjaya. Kalau tak, jangan masuk pertandingan. Mesti dalam jiwa, aku nak johan. Tapi kalau dapat tempat kedua, ketiga, keempat, Alhamdulillah, aku tak sampai tahap itu lagi. Berlatih lagi untuk masa akan datang. InsyaAllah, akhirnya kita tengok contoh-contoh orang lain berpidato. Tak ada salahnya. Tak ada salah. Itu melihat contoh orang lain berpidato merupakan satu ilmu lagi. Dalam YouTube ini banyak sebenarnya guru, pensyarah ataupun orang-orang yang hebat berpidato memberi pandangan, memberi cadangan, memberi contoh bagaimana berpidato yang betul. Ikuti, ubah suai, tambah baik. Kita akan menjadi lebih baik daripada orang yang kita contohi itu. Untuk sekian kalinya, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana tuan-tuan dan puan-puan, para guru, mahasiswa-mahasiswi, adik-adik para pelajar yang saya kasihi, mengikut cara untuk menjadi ataupun panduan untuk berpidato yang betul. Saya juga ingin mencadangkan banyak lagi laman yang kita boleh masuk untuk mempelajari cara berpidato ataupun berkomunikasi yang berkesan di hadapan khalayak. Hingga kita jumpa lagi dalam segmen akan datang, iaitu segmen yang terakhir. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, para mahasiswa, guru-guru,
Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng dan share supaya ramai orang mendapat ilmu cara berpidato yang betul. Kalau ada komen, sila komen di bawah ini. InsyaAllah, saya akan balas komen-komen tersebut. InsyaAllah, saya doakan semua yang mengikuti laman saya ini akan menjadi seorang pemidato yang hebat, lebih hebat daripada saya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.